Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat pagi pada semua anak-anak kelas 5 Carnation. Okay, jadi kita nak sambung balik pembelajaran kita yang lalu. Okay, hari ni kita nak belajar tentang penukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 ataupun sebaliknya, iaitu daripada ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Okay. Jadi dia kata di situ, sebatian ion ferrum 2 dan ion ferrum 3 banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okay, jadi contohnya, pil zat besi. Okay, pil zat besi ni, dia mengandungi ferrum 2 glukonat. Okay, yang ni kita beri kepada pesakit anemia ataupun wanita hamil. Okay, zat besi ni. Lepas tu dia kata kehadiran ion ferrum 2 dan ion ferrum 3, kita nak tentukan dia. Okay, ni ujian cation yang tahun lepas kita dah belajar tapi kita tak ada nak buat eksperimen. Okay, kita boleh sahkan dia sama ada menggunakan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia aqueous, larutan kalium heksasianoferat 2 ataupun kalium heksasianoferat 3 atau larutan kalium thiocyanat. Okey. Ini gambar pil ni. Wanita mengandung biasanya dia akan makanlah pil ni untuk nak tambah zat besi. Okey, supaya tambah darah lah bagi banyak dalam badan tu. Macam itulah orang kata lebih kurang. Okey. Dia kata penukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 ataupun sebaliknya boleh ditunjukkan berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan dalam tindak balas redox. Okey, dia mempunyai juga kaitan dengan pemindahan elektron. Kalau perasan sebelum ni saya dah tunjuk dah pasal ion ferrum 2 dengan ion ferrum 3. Okey, kalau tengok di sini ada ion ferrum 2, okay, dia nak tukar jadi ferrum 3. Okay, ion ferrum 2 positif kepada ion ferrum 3 positif. Nombor pengoksidaan ferrum bertambah, okay, daripada positif 2 kepada positif 3. Okay, maknanya dia mengalami pengoksidaan. Jadi kalau tindak balas pengoksidaan, ingat balik, dia menderma elektron. Maknanya di sini ion ferrum 2 dia menderma elektron menghasilkan ion ferrum 3. Okey. Manakala ion ferrum 3 pula, okey, dia bertukar menjadi ion ferrum 2. Okey, kalau tengok di situ nombor pengoksidaan ferrum berkurang. Jadi bila nombor pengoksidaan berkurang, tindak balas yang berlaku ialah tindak balas penurunan. Okey. Jadi, ingat balik tindak balas penurunan maknanya ion ferrum 3 dia menerima elektron. Okey, dia membentuk ion ferrum 2. Okey. Selain daripada yang tu, okay, kita boleh tengok juga tindak balas redox dari segi tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey. Jadi kalau tengok di sini dalam gambar tu, okey, kita ada larutan kuprum 2 nitrat. Dia berwarna biru Larutan kuprum 2 nitrat dia larutan yang berwarna biru. Okey, kita masukkan kepingan zinc. Okey, bila masukkan kepingan zinc ke dalam larutan kuprum 2 nitrat, tindak balas penyesaran logam boleh berlaku. Okey. Di maknanya penyesaran logam ni dia berlaku bila kita masukkan satu logam ke dalam larutan garam logam lain. Okay, tapi bukan semua tindak balas logam ni kata semua logam boleh bertindak balas. Tak. Okay, dia bergantung kepada kedudukan logam dalam siri elektrokimia. Okay, dia bergantung pada kedudukan logam dalam siri elektrokimia. Jadi dia kata situ, kalau logam tu dia lebih elektropositif, maka logam tu dia boleh menyesarkan logam yang kurang elektropositif
daripada larutan garamnya. Okey, maksud penyesaran di sini, dia ambil alih tempat tu. Maknanya contoh dalam gambar ni, okey, larutan kuprum 2 nitrat bertindak balas dengan zinc. Maknanya, zinc akan ambil alih tempat kuprum dalam larutan kuprum 2 nitrat. Maknanya kalau kita tengok persamaan dia, Cu2 positif, kurungan NO3 tutup kurungan 2 tambah zinc menghasilkan zinc nitrat. Menghasilkan zinc nitrat dan logam kuprum. Okey, menghasilkan zinc nitrat dan logam kuprum. Maknanya di situ zinc dia menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 nitrat. Kalau kita nak buat persamaan dia, Allah, sorry. Okay, sorry nah. Aish, mana dah? Allahu Akbar. Sorry. Okey, sorry. Gangguan teknikal. Okey. Jadi tadi kata, bila kuprum 2 nitrat bertindak balas dengan zinc, maknanya hasil dia akan dapat zinc nitrat dan juga kuprum. Okey. Tengok di sini. Apa yang kita boleh perhatikan, maknanya kita nak kata dia tu bertindak balas, di mana kita boleh kata pemerhatian dia yang pertama, kita boleh kata warna larutan kuprum 2 nitrat dia warna biru. Okey, jadi warna biru larutan kuprum 2 nitrat, okey, dia semakin pudar. Ataupun kita juga boleh sebut menjadi tidak berwarna. Okey, warna biru larutan kuprum 2 nitrat berubah menjadi tidak berwarna. Ni, nampak dia warna biru kan? Dia jadi tidak berwarna. Okey, jadi maksud dia di situ, okey, inference ialah sebab kepada pemerhatian. Kenapa warna dia biru? Okey, sebab apa? Warna biru larutan kuprum 2 nitrat semakin pudar kerana kepekatan ion kuprum semakin berkurang. Sebab tu warna biru dia semakin pudar kerana kepekatan ion kuprum 2 semakin berkurang. Okey, yang kedua, pemerhatian yang kedua, kita nampak pepejal perang terenak. Okey. Jadi logam yang warna perang ni ada satu je, iaitu logam kuprum. Jadi inference dia kita boleh sebut, banyak benda kita boleh buat untuk inference. Bukan kata inference tu satu saja, tak boleh. Bukan, dia ada banyak jawapan yang kita boleh terima lah. Okey. Yang pertama kita boleh sebut pepejal kuprum terbentuk. Sebut hasil dia. Perang tu siapa? Kuprum. Jadi kita letak terus pepejal kuprum terbentuk. Atau kita boleh juga sebut ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Lepas ni saya tunjuk persamaan dia. Okey. Dan yang ketiga, kita juga boleh sebut ion kuprum 2 mengalami penurunan ataupun ion kuprum 2 diturunkan. Okey, nanti kita tengok persamaan. Kenapa kata dia diturunkan? Dia mengalami penurunan. Macam mana boleh sebut dia tu menerima elektron? Nanti saya akan tunjuk lagi lah. Lepas ni persamaan dia. Okey, dan pemerhatian yang ketiga, kepingan zinc semakin nipis. Okey, kepingan zinc menipis. Jadi bila sebut pemerhatian kepingan zinc menipis, inference dia kita boleh sebut atom zinc mengayon. Okey, mengayon membentuk ion zinc. Okey. Yang kedua kita juga boleh sebut atom zinc membebaskan 2 elektron. Okey. Dah yang atas tadi kuprum dia menerima. So atom zinc kena ada atom depan tu Atom wajib ada. Okey, membebaskan 2 elektron membentuk ion zinc. Ataupun juga boleh sebut zinc mengalami pengoksidaan ataupun zinc dioksidakan.
Okey, ini persamaan dia. Okey. Kita pergi dulu persamaan kimia. Okey. Persamaan kimia di situ. Okey. Zinc tambah kuprum 2 nitrat, dia akan menghasilkan zinc nitrat, okey, tambah kuprum. Okey. Lepas tu kita boleh tengok juga setengah persamaan dia. Okey. Dan tadi kita sebut atom zinc, atom wajib ada sebab dia logam, so dia atom lah. Dia menderma atau membebaskan elektron. Manakala kuprum pula, dia menerima ion kuprum. Ion kuprum. Wajib ada ion. Ion kuprum 2 menerima elektron. Jadi untuk buat persamaan ion dia, kita boleh samakan bilangan elektron daripada bahan dengan hasil. Yang tu 2E, yang tu 2E. Jadi kita boleh potonglah EE tu. Jadi tinggallah yang tu bahan tulis sebelah bahan, hasil tulis sebelah hasil. Ya, okey. Okey, jadi apa itu? Tadi kan kita sebut logam yang lebih elektropositif boleh menyesalkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Jadi, apa itu sebenarnya keelektropositifan? Okey. Keelektropositifan ni sebenarnya ialah kecenderungan suatu atom itu untuk menderma elektron membentuk cation. Maksudnya, kalau dia lebih elektropositif, maknanya dia lagi senang untuk menderma elektron membentuk cation, iaitu ion yang bercas positif. Sebab tu kita panggil keelektropositifan. Maknanya dia bentuk ion positif. Jadi macam mana kita nak tahu kedudukan logam ni? Okey, logam-logam ni dia susun dalam siri elektrokimia. Jadi, siri elektrokimia ni ialah satu siri penyusunan logam mengikut tertib keupayaan elektron piawai. Okey, tertib keupayaan elektron piawai daripada yang paling negatif kepada yang paling positif. Okey. Logam yang lebih elektropositif adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, kerana nilai EO dia, nilai EO ni ada nanti lebih negatif, maka dia lagi mudah untuk menderma elektron. Okey. Maknanya kalau dalam siri tu, logam yang lebih elektropositif, nilai EO dia lebih negatif. Okey, ini adalah siri elektrokimia bagi logam. Okey. Jadi kau tengok kat situ, yang paling atas ialah kalium. Okey, yang paling atas ialah kalium. Okey. Jadi kalau tengok di situ, ion logam, kalau dia ion logam, dia akan lebih cenderung bila dia terima elektron lah, dia akan jadi ejen pengoksidaan sebab dia mengalami penurunan. Kalau atom logam dia cenderung untuk jadi ejen penurunan. Sebabnya dia lebih dia menderma elektron. Dia mengalami pengoksidaan sebab dia derma elektron. Okey, kalau tengok siri ni, dia dah dulu lain sikit, ni dia ubah. Kalau dulu saya hafal tu kalau nak kahwin. Yang ni dia cari cara lain dululah. Okey, jadi dia kata di situ logam yang lebih elektropositif berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Maknanya yang lagi elektropositif dia duduk di atas.
Tindak balas yang berlaku, dia kata, melibatkan pemindahan elektron daripada atom logam kepada ion logam. Okey, maksudnya di sini, atom logam, dia menderma elektron kepada ion logam. Okey, boleh Atom logam derma elektron kepada ion logam. Okey, semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah atom logam itu untuk menderma elektron. Okey, yang disebut tadi, semakin kecenderungan sesuatu logam itu untuk menderma elektron. Okey, logam yang berada di bahagian atas dalam siri elektrokimia, logam merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Maknanya logam ni atom ya, jangan tertukar pula. Logam di sini atom. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan sesuatu ion logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah untuk ion logam itu menerima elektron. Okey, semakin rendah bawah tu, ion logam semakin bawah, semakin mudah ion itu untuk menerima elektron. Maknanya contohlah, magnesium campur dengan larutan argentum nitrat. Okey, magnesium dia lagi atas, maksudnya dia lagi mudah untuk menderma elektron. Okey, so dia akan jadi ejen penurunan. Manakala argentum tadi, ion argentum, dia berada di bawah. Jadi, dia lagi senang untuk menerima elektron. Jadi, bila ion argentum menerima elektron, maka ion argentum mengalami penurunan. Dan dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, apa yang berlaku contohlah, katakanlah ada zinc, logam zinc bertindak balas dengan magnesium nitrat. Okey, adakah tindak balas penyesaran boleh berlaku? Okey, jawapannya tidak boleh. Okey, penyesaran logam tidak boleh berlaku kerana zinc kita kata dia kurang elektropositif daripada magnesium. Okey, so dia tidak boleh menyesarkan zinc dia tidak boleh menyesarkan magnesium. Okey, jadi untuk sini hari ni sampai sini je dulu. Okey, jadi nanti saya akan cakaplah buat latihan yang mana. Okey, terima kasih semua.